Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari murid-murid. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada unit 19 iaitu kreatifnya petani kita. Tajuk kita pada hari ini adalah tepung kulit pisang. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 136. Baik, seterusnya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami konsep kata kerja pasif dan yang kedua, melengkapkan ayat menggunakan kata kerja pasif berdasarkan buku teks. Baik, ayuh kita membaca maklumat pada buku teks halaman 136. Baik, sebelum kita membaca, aktiviti kita pada hari ini adalah melengkapkan ayat menggunakan kata kerja. Baik, di sini terdapat 6 langkah, iaitu langkah untuk cara menghasilkan tepung kulit pisang. Baik, berdasarkan gambar-gambar di sini ada tempat kosong yang mana murid perlu mengisi ataupun melengkapkan dengan menggunakan kata kerja pasif seperti dalam ayat yang pertama ini. Baik, ayuh kita membaca. Tepung kulit pisang. Zara membaca surat khabar tentang penghasilan tepung daripada kulit pisang. Gambar yang pertama, kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Kemudian gambar yang kedua, kulit pisang, tempat kosong, daripada isinya. Yang ketiga, kulit pisang, tempat kosong, ke dalam air panas dan garam. Kemudian gambar yang keempat, kulit pisang, tempat kosong, di dalam mesin pengering. Kemudian langkah yang kelima, kulit pisang, tempat kosong, ke dalam mesin pengisar. Dan akhir sekali, gambar yang terakhir, akhirnya kulit pisang yang telah tempat kosong menjadi tepung. Baik, tempat kosong yang cikgu beritahu tadi, kamu perlu isi dengan kata kerja pasif. Baik, sedikit info mengenai tepung kulit pisang ni. Tepung kulit pisang boleh menggantikan tepung gandum bagi menghasilkan pelbagai jenis kek dan roti. Roti yang dihasilkan itu juga lebih gebu dan lembut. Baik, itu adalah kebaikan daripada menggunakan tepung kulit pisang. Baik, apa yang dikatakan dengan kata kerja pasif? Baik, ayuh kita lihat apa itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mengubah ayat aktif menjadi ayat pasif. Baik, kita tengok perkataan ataupun kata kerja aktif yang telah ditukarkan kepada kata kerja pasif. Baik, kita tengok sebagai contohnya. Dalam ayat aktif, dalam kata kerja aktif, merebus. Kata kerja aktif, merebus. Apabila ditukar kepada ayat pasif, dia menjadi direbus. Kemudian, mengukus menjadi dikukus. Memanggang menjadi dipanggang. Dan menggoreng menjadi digoreng. Baik. Ciri-ciri ayat pasif adalah seperti berikut. Okey, macam mana kita nak mengenal ayat pasif ataupun kita nak mengecam bentuk ataupun ciri ayat pasif. Baik, yang pertama, objek berada di hadapan ayat. Okey, yang kedua, kata kerja mengandungi imbuhan awalan di. Yang ketiga, kata kerja pasif diikuti dengan perkataan oleh. Okey, baik. Ayuh kita tengok binaan dia. Contoh ayat aktif ditukar kepada ayat pasif. Baik, kita lihat dahulu ayat aktif. Ayat aktif ini, kita tengok dalam kotak ni, ayat aktif, ibu menggoreng ikan. Okey, ini adalah ayat aktif. Yang mana kita dapat melihat, pelaku berada di depan ayat. Kemudian objek berada di belakang ayat. Okey. Kita perhatikan apabila kita nak tukar kepada ayat pasif, kita perlu menukarkan sekali perkataan ataupun kata kerja dalam ayat tersebut. Okey, kata kerja dalam ayat aktif ni adalah menggoreng. Okey, apabila kita nak tukar kepada ayat pasif, kita perlu tukar dengan menggunakan imbuhan di, iaitu digoreng.
Okey. Terlihat dalam ayat pasif. Okey, ikan digoreng oleh ibu. Okey, perhatikan ibu menggoreng ikan. Kemudian ayat pasif, ikan digoreng oleh ibu. Okay, kita dapat lihat objek yang berada di belakang semasa ayat aktif ni telah dialih ke hadapan. Objek mendahului kata kerja pasif. Kemudian pelaku berada di belakang dan perlu ditambah dengan perkataan oleh. Baik, seterusnya. Berikut adalah contoh ayat-ayat pasif. Okey, yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Rumah itu dilanda ombak besar. Kereta itu dipandu oleh Amirul. Air teh itu dibancuh oleh ibu. Dan yang terakhir, komputer itu dijual dengan harga RM3,000. Baik, ini adalah contoh-contoh ayat pasif. Yang mana jika kamu perhatikan, ini cikgu telah warnakan dengan warna kuning. Ini adalah semua kata kerja pasif menggunakan imbuhan awalan D. Baik, mari kita lengkapkan ayat menggunakan kata kerja pasif berdasarkan buku teks halaman 136. Baik, kita tengok gambar yang pertama dahulu. Okey, untuk gambar yang pertama, tak ada masalah kerana dia telah lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan kata kerja pasif. Okey, ayat pertama, kulit pisang dibersihkan bagi membuang kotoran. Okey, untuk gambar yang kedua, kulit pisang. Okey, mari kita lihat apa perbuatan yang dilakukan dalam gambar ni. Okey, perbuatan yang dilakukan adalah mengupas. Okey, mengupas tu adalah untuk ayat aktif. Kalau ayat pasif, kita tukar kepada dikupas. Okey, kata dasar dia adalah kupas. Kemudian ayat yang ketiga, kulit pisang direndam. Okey, ini adalah perbuatan merendam kulit pisang. Okey, apabila kita tukar kepada ayat yang pasif, kulit pisang direndam ke dalam air panas dan garam. Baik, untuk gambar yang keempat pula, kulit pisang, okey, tempat kosong di dalam mesin pengering. Okey, kita tengok perbuatan dia, dia buat apa? Sedang mengeringkan kulit pisang. Jadi, kita kena tukar kepada ayat pasif iaitu kulit pisang dikeringkan di dalam mesin pengering. Kemudian gambar yang kelima, kulit pisang. Okey, perbuatan dia memasukkan kulit pisang ke dalam mesin penggisar. Okey, jadi kita perlu tukar kepada ayat pasif, iaitu mana kita menggunakan imbuhan D juga kat depan ni. Maka kita tukar, kulit pisang dimasukkan ke dalam mesin pengisar. Okey, yang keenam, akhirnya kulit pisang yang telah dikisar menjadi tepung. Okey, ini adalah kata kerja pasif yang ataupun ayat pasif yang ayat pasif yang telah ditukar daripada ayat aktif sebentar tadi. Okey. Jadi ini semua adalah kata-kata ataupun kata kerja pasif dalam aktiviti kita untuk melengkapkan langkah-langkah cara untuk menghasilkan tepung kulit pisang. Baik, untuk tugasan hari ini, yang pertama, okey, cikgu nak kamu semua perlu menyalin semula ayat yang menggunakan kata kerja pasif dalam buku latihan 1. Okey, kemudian tugasan yang kedua, murid dikendaki untuk melengkapkan tugasan kata kerja pasif di aplikasi Live Worksheet. Baik, untuk yang ni cikgu akan bagi pautan tersebut di Telegram besok. Okey, di pautan Telegram pada hari inilah. Okey, nanti cikgu akan bagi dekat grup Telegram. Okey, boleh? Baik, sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat memahami cara menggunakan kata kerja pasif dalam ayat. Okey, sebarang pertanyaan boleh diajukan di grup Telegram seperti biasa. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan selamat belajar semua murid-murid 4S.